Faedah penggunaan ganja dalam perubatan masih menjadi perdebatan hangat di negara ini. Tanpa disedari, Malaysia sebenarnya sudah ketinggalan berbanding negara lain yang telah mula menggunakan ganja dalam perubatan. Persepsi harus diubah dalam memahami tujuan sebenar penggunaan ganja bagi membantu pesakit bagi beberapa penyakit tertentu. Saya Profesor Dr. Muhammad Hussein. Saya pengasas dan founding president of MyHemp Malaysia. Dulu kita tak berani nak guna cannabis ataupun ganja, jadi kita guna MyHemp. Tapi sekarang ni orang lebih terdedah dengan isu ini. Jadi saya rasa memang sudah sampainya lah. Kita harus lebih ke maknanya memberi pengetahuan yang lebih kepada policy maker dan juga kepada orang awam lah. Apa sebenarnya yang kita nak perjuangkan untuk menentukan bahawa akhirnya perubatan menggunakan cannabis ataupun ganja ni tadi boleh dimanfaatkan. Itu tujuan utama saya, iaitu kita nak supaya cannabis medical cannabis ni tadi boleh digunakan untuk rawatan. Dia bukan untuk recreational, bukan untuk salah guna, tetapi untuk dijadikan sebagai ubat. Sebab kita tahu secara saintifiknya banyak sebenarnya kebaikan yang kita telah dapati daripada kajian yang menunjukkan bahawa cannabis ni boleh sebenarnya berkesan untuk jenis-jenis penyakit, termasuklah penyakit mental dan termasuklah kanser. Analoginya macam inilah. Kalau kita lihat, misalnya kita guna morfin untuk perubatan dan tertentu sekali penagih menyalahguna morfin. Jadi ada perbezaan di situ. Jika ia untuk kegunaan perubatan, walau apa jenis ubat pun, termasuk apa yang kita cadangkan cannabis ni tadi, dia melalui proses di mana pesakit perlu dirujuk kepada doktor, doktor perlu memastikan, dan doktor perlulah yang memberi kelulusan dan memberi ubat cannabis ni tadi. Bukan maknanya dia diberi secara sewenang-wenang. Yang menyebabkan ketagihan ialah bila terlalu banyak kandungan THC. Bukan saja ketagihan, malah bila THC itu terlalu tinggi, maka dia boleh menyebabkan kerosakan otak, termasuklah psikosis. Tetapi bila kita formulakan ia sebagai ubat, maka kita akan melihat jenis kandungan ubat tu berbeza dengan yang cannabis yang disalahguna. Jadi proses itu juga melalui proses yang mana perlu ada QC, quality control, perlu ada standard tertentu supaya kita dapat tentukan yang apa yang kita beri kepada pesakit kita adalah ubat yang tidak akan disalahguna. Jadi ini masyarakat kena faham. Dan proses untuk menjadikan ubat tu juga bukanlah secara sewenang-wenang dengan merokok ataupun dengan masuk vape dan sebagainya. Tidak. Dia ada proses-proses yang tertentu yang memang berbeza daripada apa yang disalahguna oleh penagih-penagih lah. Inilah saya katakan tadi bahawa persepsi dan juga kerana mereka ni kurang memahami bahawa ada unsur-unsur perubatan yang boleh kita gunakan, dan telah pun ramai sebenarnya mereka yang mempunyai penyakit-penyakit yang mereka rasa boleh dibantu dengan rawatan. Maka oleh kerana kita tidak begitu pantas untuk memberi kelulusan, jadi kita dapati bahawa mereka terpaksalah cari jalan lain.
Tapi yang sedihnya pula, inilah pihak penguat kuasa sepatutnya mereka perlu rujuk mereka yang dikatakan positif cannabis ni kepada pegawai perubatan, pakar perubatan. Sebab apa? Terutamanya cannabis kan. Bila you ambil cannabis, dia boleh boleh positif walaupun anda dah ambil lebih 4 minggu. Jadi bayangkan, takkah kita bagi nyaya mereka yang betul-betul berkehendakkan rawatan? Habis kenapa kita penalize? Sepatutnya undang-undang tu janganlah lebih teruk daripada bahaya cannabis itu sendiri. Actually itulah yang kita nak tekankan ialah kimia yang dipanggil CBD. CBD ni boleh merawat penyakit-penyakit seperti chronic pain, penyakit-penyakit mental seperti autism spectrum disorder, dan juga sekarang ni ramai pakar saintis sedang giat untuk melihat bagaimana ganja ni mungkin memberi kesan positif kepada rebakkan ke barah ataupun kanser. Bukan semua kanser, ada satu-satu kanser tu nampaknya boleh sebenarnya dirawat. Walaupun di peringkat awal, tetapi ini yang kita nak. Ya, pakar seperti kita bukan saja merawat pesakit. Kita dengan kita diberi kelulusan, kita juga lebih terbukalah untuk membuat kajian. Ini kalau dah sampai peringkat ni mereka masih lagi tidak memberi kita kelulusan, jadi maknanya kita akan terkebelakang. Negara kita ni memang dah popular tentang terkebelakang, rasuah aja yang tinggi. Ada pihak yang cuba menidakkan matlamat penggunaan ganja sebagai alternatif rawatan. Dalam masa sama, undang-undang yang terlalu ketat jadi penghalang terhadap usaha ini. Justru wujud pertembungan antara pakar perubatan dan pembuat polisi. Kalau misalnya kita diberi kelulusan, tentu sekali lah. Kalau di peringkat penanaman pun kita perlu mengikut peraturan-peraturan tertentu supaya yang pentingnya jangan sampai dia disalahguna. Jadi dari segi keuntungan itu juga dia akan memberi manfaat. Sebab di Malaysia, ini mengikut kajian, kualiti ganja perubatan di Malaysia adalah lebih baik berbanding dengan negara-negara lain. Sama juga lah dengan ketum. Kita ada ketum yang produk yang dari segi produknya terbaik, tapi negara lain yang dah mengaut keuntungan. Sebab kenapa? Persepsi lagi lah, ya. Sebab dangkalnya pemikiran kita sampai benda yang Tuhan beri kita untuk kita manfaatkan terlepas kepada orang lain. Kita sandarkan cadangan kita melalui scientific evidence, melalui evidence base. Bukan kita suka-suka nak masukkan produk-produk ni hanya kerana untuk mendapat keuntungan ataupun sebagai opportunistik. Tidak. Kita sebagai pengamal perubatan dan kita sebagai medical scientist perlulah bersandarkan kepada evidence base dan kepada scientific evidence. It should be actually approved yesterday. Tapi sekarang ni kita masih lagi tertunggu-tunggu. Dan ini saya rasa amat menyedihkan lah, sebab bila kita lihat pesakit kita yang betul-betul memerlukannya,
ibu-ibu pesakit yang ada autism spectrum disorder terpaksa dengan cara menyorok-nyorok ya, membeli sebab anak dia bertindak agresif, semua ubat tak jalan. Jadi akhirnya kenapa? Bagilah sedikit simpati. Apa lagi yang kita takutkan? Fobia apa sebenarnya yang menyebabkan kita terlalu lewat? Dan kenapa sesetengah mereka yang berkepentingan, kenapa melewat-lewatkan proses ini? Kenapa? Kita kena ada simpati lah dengan pesakit kita yang memang amat memerlukan. Kita ada pesakit yang ada ulcer yang tak baik dengan ubat apa pun. Dan bila kita cadangkan bahawa krim medical cannabis ni boleh merawat ulcer yang tak boleh lagi diubati, mereka terpaksa secara kita panggil illegal lah, pergi Thailand, ambil ubat tu dengan kos belanja yang tinggi. Jadi benda macam ni sepatutnya tak berlaku. Walaupun benda tu sama, tapi dia ada elemen-elemen untuk perubatan. And I think the best way to understand this is melalui pendidikan lah, with education. This is not for medical reason. Bukan you masuk dalam rokok dan you hisap. Bukan. You gunakan ubat itu sebagai ubat. Ada juga kalau you nak gunakan benda ni lah, senang aja. Pastikan you ada prescription dari doktor. That's simple. Kalau you ada prescription dari doktor, you boleh gunakan benda ni untuk perubatan. Janganlah you gunakan hisap ganja melalui rokok. You start gulung-gulung and start hisap dan you katakan cannabis medical marijuana. That's not true. Tanpa policy, tanpa SOP yang betul-betul kan, it's going to be difficult untuk kita melancarkan ni. Jadi, we need to come up with policies. We need to educate the public. We need to educate the professionals. Then kita kena keluarkan policy-policy yang sewajarnya lah. Kalau tidak, susah untuk kawal. Yang kita perlu buat sekarang secara cepat ialah educate the public. Start to educate the public. Tunjuk kepada mereka. And first of all, you want to educate the professionals. Orang-orang macam saya lah. Professionals yang dalam bidang rawati ketagihan ni, kita kena educate diri sendiri. I know many professionals out there who still don't even understand the concept of medical marijuana. Sayang kan? Ramai lagi professional yang tidak lagi faham. Jadi kita kena educate professionals, educate the public quickly, rapidly, so that we can bring medical marijuana into practice and make it legal.